A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Lail dan insya-Allah kita akan habiskan. Minggu lepas kita sampai ayat 16. Di hari ini kita sambung insya-Allah ayat 17. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok kaitan ayat lepas dengan ayat hari ini. Secara keseluruhannya, surah Al-Lail ialah Allah nak menceritakan tentang sifat manusia. Sampai Allah bersumpah dengan malam, dengan siang. Kenapa Allah bersumpah? Sebab Allah nak beritahu inilah keadaan ataupun sifat manusia. Walaupun amalan manusia nampak berbeza, berbagai-bagai, dan mungkin niat pun berbagai-bagai, tapi hakikatnya, realitinya Allah nak beritahu manusia ni ada dua golongan sahaja. Berbagai rupa, berbagai warna kulit, berbagai pekerjaan, berbagai niat, berbagai perangai, tapi Allah nak beritahu sebenarnya ada dua sahaja. Pertama, golongan al-musaddiqun, orang yang membenarkan janji Allah. Wasaddaqa bil husna. Yang kedua, al-mukazzibun, yang mendustakan janji Allah. Jadi jangan tengok pada gambaran luaran, tapi tengok pada ciri-ciri. Apakah ciri-ciri al-musaddiqun, orang yang membenarkan? Ciri-ciri orang yang membenarkan janji Allah, yang yakin pada akhirat. Bukan, jangan tengok pada pakaian, jangan tengok pada rupa wajahnya, bukan kepada warna kulitnya, bukan pada bahasanya, tapi tengok takwanya. Sebab tu Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun Allah mencipta manusia berbagai bangsa, berbagai warna, tapi Allah beritahu yang paling mulia bukan warna putih, bukan warna merah, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Melayu, tapi yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Yang kedua, sifat al-musaddiqun yang sepatut kita miliki ialah suka memberi. Suka memberi. Dan bila dia memberi pula, nanti akan disebut ayat hari ini. Sebenarnya ayat yang kita akan belajar hari ini ataupun ayat-ayat di akhir surah Al-Lail sebenarnya ialah Allah nak tekankan lagi dan nak detailkan lagi siapakah al-musaddiqun. Kalau dia bersifat suka memberi, dia memberi macam mana dia memberi dan dia memberi untuk apa. Jadi ayat akhir hari ini daripada 17 sampai akhir, Allah nak ulang lagi sifat golongan yang berjaya, al-musaddiqun, golongan yang suka memberi, dan Allah nak detailkan lagi apa, macam mana dia memberi dan dia memberi kerana apa. Kemudian golongan kedua, al-mukazzibun, apakah ciri-cirinya? Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia puasa, tapi ciri mukazzibun ada padanya. Apa dia? Istaghna. Dia tidak ada takwa. Dia sombong. Dia tak berhajat pada Allah, tak berhajat pada pahala. Dan dia bakhil, dia kedekut. Jadi kalau jangan tengok pada gambaran luaran pada seseorang, tapi tengoklah ciri-ciri yang Allah sebut dalam Al-Quran, termasuklah dalam surah Al-Lail. Kalau dia solat, dia puasa, dia pergi haji tapi kedekut, sebenarnya dia masih masuk dalam golongan al-mukazzibun.
Tapi kalau kita tak nampak dia tu alim, tak nampak dia tu warak, tak nampak dia tu hebat, tapi dia ada ciri-ciri bertakwa, duk sorang-sorang pun takut pada Allah, dan suka infak, dan tak ada siapa tahu pun dia infak, maka dia adalah termasuk golongan yang berjaya, al-musaddiqun, orang yang membenarkan janji Allah. Kemudian lepas tu Allah cakap apa? Allah bagi amaran. Fa anzartukum naran talazza. Setelah Allah sebut dua golongan mukazzibun dengan musaddiqun dan ciri-cirinya, Allah sebut pula bahawa semua manusia ni akan dibalas di akhirat, tapi Allah tidak zalim. Allah akan balas setelah ada peringatan. Siapa yang bagi peringatan? Allah sendiri. Allah kata fa'anzartukum. Aku sendiri memberi peringatan. Kepada siapa ni? Kepada orang yang sombong, kepada orang yang kedekut, pada orang yang kufur kepada Allah. Jadi peringatan tu dah sampai dan daripada Allah sendiri, cuma disampaikan melalui Rasul, melalui ulama, melalui ustaz-ustaz. Jadi kalau peringatan tak sampai pada seseorang, maka Allah tidak akan hukum sebab Allah tidak zalim. Jadi Allah ingatkan fa'anzartukum naran talazza. Apa peringatan Allah? Nar. Jadi bila Allah nak ingatkan, ialah dengan benda yang betul-betul menakutkan, betul-betul boleh menggerungkan hati manusia. Kalau setakat aku ingatkan kamu dengan penjara 20 tahun, ramai orang tak heran pada penjara. Ataupun penjara seumur hidup pun ramai yang tak heran. Tapi kalau dibakar dalam api, naran talazza, api yang meluap-luap, dan bila membakarnya dia tak akan mati, dia terbakar hangus, ditukar kulit yang baru, duduk dalam api, makan daripada api, minum daripada air nanah, bercampur dengan darah, dan panas apinya pula 69 kali ganda. Aku ingatkan kamu. Kalau kamu tak takut juga, dan di akhirat besok kamu betul masuk neraka, jangan menyesal. Sebab peringatan telah sampai. Ya Allah, rahmat Allah. Sebenarnya peringatan dengan api itu adalah rahmat Allah. Sebab kalau Allah tak ingatkan, makna Allah tak rahmat kepada kita. Kita tak tahu kalau buat macam ni akan masuk neraka. Tiba-tiba kita masuk neraka. Itu tidak ada rahmat daripada Allah. Seumpama kita berjalan dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba sampai depan tu ada diberitahu jalan ditutup. Setelah kita berjalan beratus kilometer dan berjam-jam, tiba-tiba ada tulis di depan tu peringatan jalan ditutup. Kita nak marah ke ataupun nak gembira? Sebenarnya sepatutnya kita gembira sebab dengan peringatan itu kita selamat daripada bahaya kat depan. Kalau tak ada peringatan tu, mungkin kita akan jatuh gaung, dan mungkin terlanggar dan mati. Jadi peringatan tu sebenarnya adalah rahmat walaupun namanya api neraka. Sebab peringatan itu dapat mengelakkan kita daripada musibah. Dan tidak ada musibah yang paling dahsyat, yang paling bahaya, yang paling besar, melainkan musibah tinggal di dalam api neraka. Okey, kemudian Allah bagi tahu siapa yang selamat daripada api neraka. Tengok rahmat Allah. Sayangnya Allah pada kita, pertama Allah bagi peringatan. Yang kedua, Allah bagi siapa yang akan masuk neraka ni? Siapa yang akan masuk neraka yang talazza ni? Iaitu al-ashqa. Yang akan masuk ialah al-ashqa. Apa makna al-ashqa? Orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Bukan orang miskin. Bukan orang yang tidak ada pekerjaan. Bukan orang kampung. Yang paling celaka ialah allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan Allah, yang mendustakan janji Allah. Dan tahu apa ni ashqa ni? Dia ada dua sifat. Kalau kazzaba saja belum ashqa. Kata ahli tafsir, kalau kazzaba saja dia syaqiyun. Syaqiyun ni celaka. Sebab tu kata ulama, selepas tu Allah sebut apa? La yaslaha, tidak akan masuknya kecuali al-ashqa. Yaslaha ni beza dengan yadkhul. Yasla ni makna dia akan masuk dengan semua badan dia, dan dia akan rasa kepanasan api itu fizikalnya dan rohnya sekali.
dan satu lagi dia akan kekal dalam neraka. Itu dia panggil yasla. Sebagaimana Allah sebut tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Jadi beza makna yadkhul masuk dengan yasla. Sangat berbeza yadkhul masuk dengan yasla. Kalau yadkhul an-nar, kalau dia masuk neraka, maknanya ada kemungkinan dia boleh keluar. Mungkin dia orang yang beriman, ada nilai iman dalam hatinya, tapi sebab dosanya banyak dia masuk, tapi bukan yasla. Kepanasan api, makna terbakar pun taklah macam orang yang yasla. Jadi kadang-kadang perkataan tu menggambarkan azab tu setakat mana dahsyatnya. Kalau yadkhul dengan yasla berbeza. Sebab tu Allah guna perkataan apa? Ashqa. Yang akan masuk neraka, fizikalnya, rohnya pun akan rasa sakit, dan kekal ialah al-ashqa, orang yang paling celaka. Mungkin kalau celaka saja syakiyun. Dalam bahasa Arab syakiyun, mungkin dia masuk tapi taklah sepanas al-ashqa dan tidak kekal. Akhirnya dia akan keluar. Sebab itulah kata ulama, kalau dia kazzaba saja, dia bukan syakiyun. Dia tidak yasla. Dia bukan ashqa. Kalau kazzaba saja, dia syakiyun. Dia belum ashqa. Okey, allazi kazzaba wa tawalla. Jadi wa tawalla kita dah bincangkan. Kalau kazzaba mendustakan dari segi perkataan ataupun dari segi berita. Cerita akhirat, cerita dalam Quran, dia kata bohong. Dia tak percaya. Tapi tawalla, dia mengingkari arahan Allah. Iaitu dia mengingkari dari segi perbuatan. Okey. Jadi sekarang Allah dah bagi kita ramai yang minta berdoa supaya dijauhkan daripada api neraka. Baca doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dia baca lagi doa ketika akhir tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Banyak ramai orang selalu baca doa minta jauh daripada api neraka. Tapi ramai yang tak perasan. Yang menyebabkan dia masuk neraka tu apa dah? Dia mendustakan janji Allah dan dia mengingkari perintah Allah. Kalau doa saja selamat daripada neraka, tapi masih ada dua sifat ni, dusta dan ingkar perintah Allah, maka doa tu sia-sia. Sebab tu kena tahu cara nak selamatkan daripada api neraka, bukan doa semata-mata. Proses nak selamatkan, jangan mendustakan semua janji Allah dalam Quran dan semua janji Rasulullah dalam hadis. Yang kedua, cara nak selamatkan diri daripada neraka ialah jangan mengingkari perintah Allah. Jangan menolak sunnah Nabi. Lepas tu barulah baca doa Allahumma ajirni minan nar. Kalau Allahumma ajirni minan nar 1000 kali setiap hari, tapi lawan Allah, lawan sunnah Nabi, ikut apa yang dilakukan oleh masyarakat, maka doa tu menjadi sia-sia. Analoginya, orang berdoa supaya tubuhnya sihat, tapi setiap hari dia makan makanan yang haram. Setiap hari dia makan racun. Dia makan racun, lepas tu dia minta doa, ya Allah, sihatlah tubuh badan aku. Begitulah orang berdoa minta jauh daripada neraka, tapi sifat yang membawa ke neraka masih ada dalam dirinya. Okey. Sekarang, siapa yang selamat? Ini ada satu hadis, dia beza orang yang masuk dengan orang yang yasla. Orang yang yadkhul dengan orang yang yasla. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Amma ahlun nar allazina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyuna. Walakin nasun asabatuhumun nar bizunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman uzina bisyafa'ah faji'a bihim. Ada ini panjang, lebih kurang maksud macam ni. Kata Nabi, ada pun ahli neraka yang mereka ni memang ahli neraka, maka mereka akan masuk neraka dan mereka tak mati dan terus hidup dalam neraka tu.
dan tak akan keluar. Adapun ini yang panggil yasla. Adapun yang masuk tapi tak yasla, Nabi kata mereka ni akan dibakar dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Kemudian Allah matikan sekejap apabila badan mereka dah menjadi fahman. Fahman ni arang. Selepas itu diberi syafaat kepadanya, maka dia pun keluar dan masuk syurga. Ini dia panggil yadkhul. Jadi ada dua kumpulan yang masuk neraka. Satu yasla, bila masuk dia akan kekal selamanya. Yang kedua yadkhul, dia masuk, dia masih ada nilai iman, tapi disebabkan dosanya banyak, sakulat, berat timbangannya, dosanya banyak, maka khaffat mawazinu, mana amalan solehnya ringan timbangannya, maka dia akan masuk neraka tapi akhirnya dia keluar. Okey, soalan sekarang, siapa pula yang selamat? Rasanya semua nak selamat daripada api neraka. Kalau penjara pun kita tak nak masuk, kalau api kat dapur pun kita tak nak terkena badan kita, apatah lagi membakar badan dan membakar semua rumah dan harta kita, maka api neraka yang 69 kali ganda lagi sepatutnya kita usaha untuk elakkan. Tapi apa cara nak mengelakkan daripada naran talazza? Kita sambung ayat hari ini. Ayat 17, Allah nak menerangkan kalau sebelum ni siapa yang akan masuk naran talazza yang telah diberi peringatan oleh Allah melalui para rasul. Sekarang Allah nak beritahu siapa pula yang akan selamat daripada naran talazza, api neraka yang panasnya berlipat kali ganda dibanding dengan api dunia. Okey, Allah berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa sayujanna, dan akan dijauhkannya yang ni balik pada naran talazza, akan dijauhkan daripada api neraka siapa? Al-atqa. Al-atqa, orang paling bertakwa. Dia kalau orang bertakwa, at-taqiyyu. Kalau atqa, paling bertakwa. Okey. Beza at-taqiyyu, orang yang bertakwa. Kalau al-atqa, orang yang paling bertakwa. Jadi Allah bagi tahu yang akan selamat daripada naran talazza ialah al-atqa, orang yang paling bertakwa. Okey, kalau Allah sebut al-atqa, yang al-atqa iaitu orang paling bertakwa selamat. Adakah at-taqiyyu, orang yang bertakwa, tak selamat? Tak. Sebenarnya siapa saja yang ada sifat takwa, dia akan selamat. Cuma Allah nak bagi tahu semakin dia bertakwa, semakin dia selamat daripada neraka. Jadi kita dalam kehidupan kat dunia, kita nak jadi orang selamat ke orang yang paling selamat? Pasti kita nak jadi orang paling selamat, itu kat dunia. Nak menjadi orang berjaya ke paling berjaya? Kita nak jadi orang yang paling berjaya, itu baru di dunia. Maka untuk di akhirat, target kita mestilah lagi tinggi, iaitu nak jadi orang yang paling bertakwa, supaya kita menjadi orang yang paling selamat daripada neraka. Okey. Makna apa tu? Kalau mendusta dan berpaling daripada perintah Allah, penyebab manusia masuk naran talazza, naran talazza. Satu, tak selamat.
Siapa ni? Kazzaba wa tawalla. Yang kedua, selamat. Siapa? Al-Atqa. Ini benda yang paling penting dalam hidup kita. Kita minta dalam solat setiap hari dah berpuluh tahun, yang paling bahaya dalam hidup kita bukan kegagalan di dunia, bukan kemiskinan di dunia, tapi yang kita selalu minta bagi orang beriman ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita minta setiap kali tahiyat akhir dan setiap kali dalam solat fardu dan mungkin juga dalam solat sunat. Kita minta selamat daripada naran talazzah ataupun azab jahannam. Maka di sini Allah beritahu yang tak akan selamat kazzaba, yang mendusta semua janji Allah dan juga mengingkari perintah Allah. Dan di sebaliknya Allah beritahu yang selamat daripada azab jahannam siapa? Al-Atqa. Makna asas yang paling penting untuk selamat daripada neraka apa dia? Taqwa. Dia tak ada kaitan dengan harta. Berapa banyak yang ada harta tapi semakin tidak bertakwa, dan berapa ramai yang miskin menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, kebanyakan yang masuk syurga dan selamat daripada neraka kebanyakan orang miskin. Jadi nak jadi takwa tak perlukan duit. Dia hanya perlukan apa? Perlukan ilmu. Asas kepada takwa ialah ilmu. Kemudian apa sifat al-atqa? Takwa benteng yang menjauhkan manusia daripada neraka. Tapi daripada sifat takwa, apa pula sifat utama? Mungkin dalam kepala kita sifat utama orang yang bertakwa solat. Solat malam. Puasa bulan Ramadan ataupun haji dan umrah. Tapi di sini Allah tak sebut. Sifat utama orang bertakwa adalah solat ataupun solat malam ataupun haji dan umrah. Sebaliknya, sifat utama orang paling bertakwa yang ramai orang tak buat. Kenapa? Ini sifat takwa yang paling sukar. Paling sukar dilakukan oleh semua manusia. Apa dia? Allazi, iaitu orang yang yu'ti, sentiasa yu'ti, sentiasa memberi. Kalau daripada awal Allah kata fa'amma man a'ta wattaqa. Golongan yang berjaya ada ialah orang yang a'ta, yang suka memberi. Allah guna perkataan a'ta, tapi dalam ayat ni pula Allah guna perkataan yu'ti. Apa beza? Allah kata allazi yu'ti. Okey, perbezaan. Satu, a'ta. Yang kedua, apa ni? Ata. Ataupun kalau mudhari' yu'ti. Apa beza? Beza dia, pertama, a'ta ni anugerah ataupun anugerah lah, anugerah. Tapi kalau ata ni mungkin wajib, mungkin sunat. Jadi bila sebut a'ta ni, kita beri bukan kerana wajib, tapi sebab anugerah ataupun sebab kelebihan. Sebab tu Allah kata inna a'tayna kal kausar. Allah kata inna a'tayna kal kausar. Allah guna a'ta, sesungguhnya kami telah memberi pada engkau al-kausar.
Jadi a'taina di sini makna Allah bagi sebagai anugerah ataupun sebagai kelebihan, bukan wajib. Kausar ya Allah bagi pada Nabi bukan wajib bagi Allah nak bagi pada Nabi. Tapi sebab Nabi itu ada kelebihan, maka Allah pun bagi. Adapun ata ataupun yu'ti, benda yang mungkin wajib, mungkin sunat. Sebab tu bila memberi zakat, banyak Allah guna perkataan apa? Wa aqimus salah wa yuqimunas salah. As-salah, kemudian wa yu'tunaz zakah. Orang yang mendirikan solat dan yu'tuna, daripada ata yu'tuna, memberi zakat. Allah tak kata yu'tuna az-zakat. Kenapa? Sebab bila sebut yu'tu, dia mungkin wajib, mungkin sunat. Tapi bila sebut ata, dia lebih kepada yang bukan wajib. Saja-saja nak bagi anugerah. Okey, itu satu pertama. Yang kedua, a'ta. Perbezaan yang kedua ialah a'ta ni ialah mungkin perkara besar atau kecil. Tapi kalau ata lebih kepada perkara besar. Jadi a'ta ni mungkin yang Allah bagi itu ataupun yang kita bagi benda besar dan mungkin benda yang kecil. Tapi kalau ata, dia lebih kepada benda yang besar. Sebab itulah di awal Allah sebut a'ta. Allah nak puji orang beriman. Apa dia a'ta? Bukan yu'ti. Iaitu dia bagi benda yang besar, benda yang kecil. Tapi bila sebut ayat 17, ayat 18, Allah guna yu'ti. Kenapa? Sebab ayat ni hampir semua ahli tafsir bersepakat bahawa ayat ni turun kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar bagi yang mana? Yang besar. Semua hartanya diberi fi sabilillah. Maka Allah menggunakan, ketika diguna untuk Abu Bakar, Allah guna perkataan yu'ti, bukan yu'ta ataupun yu'ti. Sebab Abu Bakar bagi benda yang besar, yang hebat. Dan Allah memuji, kalau nak jadi orang beriman, nak jadi orang yang terbaik, kena bagi benda yang apa dia? Benda yang paling kita sayang. Yang Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Ali Imran kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kemuliaan, kebaikan yang hebat di sisi Allah sehinggalah kamu beri yang mana? Mimma tuhibbun, yang kamu sayang, mana yang besar. Jadi bila cerita pasal Abu Bakar, Allah guna yu'ti. Supaya apa? Supaya kita faham yang Abu Bakar bagi adalah benda yang besar, yang bernilai. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu sifat pertama orang yang paling bertakwa bukan solat. Bukan solat tak penting. Bukan puasa. Bukan haji, bukan umrah. Bukan beribadat solat malam, tak. Tapi Allah bagi tahu sifat paling utama orang paling bertakwa memberi apa? Memberi pula Allah sebut khusus hartanya. Adapun ayat yang mula-mula Allah kata a'ta, umum. Fa amma man a'ta wattaqa. Allah tak sebut bagi apa. Maknanya Allah nak puji siapa saja yang bagi dan apa saja yang dia bagi. Mungkin dia bagi harta, dia bagi ilmu, dia bagi senyum, dia bagi tenaga, dia bagi pengalaman dia. Tapi dalam banyak-banyak yang dia bagi, yang paling mahal apa dia? Yang paling sukar, yang paling manusia cinta ialah mal, harta. Di sini Allah sebut Abu Bakar ni kehebatan dia apa dia? Dia boleh bagi benda yang paling manusia sayang, iaitu harta. Kita kalau diberi pilihan nak bagi duit fi sabilillah ataupun nak bagi tenaga, mungkin ramai yang kepilih nak bagi tenaga. Nak bagi masa kita ataupun nak bagi duit. Sedekah 500 ataupun kita bagi tenaga. Ramai akan pilih untuk bagi tenaga kita. Sebab apa? Duit adalah satu benda yang sangat dicintai oleh manusia. Yuhibbunal mala hubban jamma. Allah mencela orang yang terlalu mencintai harta sampai jadi bakhil, kedekut. Okey.
Jadi Allah kata al-atqa, sifat utama dia apa dia? Yang memberi harta. Berapa ramai yang salat malam sampai hitam dahi tapi kedekut. Berapa ramai yang pergi umrah setiap tahun, pergi haji berkali-kali tapi kedekut. Sebab apa? Sebab pergi umrah walaupun keluar 10,000, kadang-kadang sampai 50,000 untuk diri dia. Tapi kalau bagi 500 untuk orang, dia sukar. Kemudian yatazakka dia bagi untuk apa ni? Dia bagi untuk bersih. Bersih apa ni? Tengok bahasa Al-Quran, Allah tak sebut bersih apa. Tapi kita boleh faham. Bersih apa yang paling penting? Bersih apa yang paling penting? Bersih rumah, bersih tubuh badan, bersih kereta, bersih pakaian, ataupun bersih hati. Jadi bila Allah tak sebut, kita boleh huraikan makna bersih yang paling Allah nak ialah bersih hati. Sebab bila hati dah bersih, yang di luar tu akan automatik jadi bersih. Tapi kalau hati kotor, rumah bersih pun tidak ada faedah. Hati kotor, badan bersih, wangi macam mana pun sia-sia. Nabi kata dalam badan mana manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging ni bersih, cantik, suci, semua anggota badan dia akan jadi baik dan dia akan banyak membawa kebaikan pada orang. Tapi kalau dalam hati ni kotor, dengki, dendam, susah nak maafkan orang, maka dia tak akan bawa kebaikan walaupun rumahnya bersih, walaupun pakaiannya sentiasa wangi. Jadi tujuan utama orang yang paling bertakwa memberi harta, infak ialah untuk apa? Bukan untuk riak. Kalau riak bukan yatazakka, bukan untuk dapat nama, dan jauh sekali untuk mendapat pulangannya. Cuba buka surah Al-Anbiya 103. Al-Anbiya 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Surah Taubah. Surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, kan? Okey. Allah kata apa? Khuz, wahai Muhammad, ambillah min amwalihim, daripada harta mereka sebagai sedekah, iaitu zakat. Ini maksud zakat yang wajib. Ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah, iaitu zakat. Apa tujuan? Jadi tujuan zakat pun sama dengan tujuan kita bersedekah, iaitu tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka daripada apa? Dosa. Sucikan mereka daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi maknanya sedekah ataupun zakat, salah satu kelebihan kafarah, boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, wa tuzakkihim, sama. Yatazakka dengan tuzakkihim daripada perkataan yang sama. Kalau tutahhiruhum, membersihkan mereka daripada segala dosa. Kalau tuzakkihim, membersihkan hati mereka pula. Daripada apa? Daripada sifat-sifat yang tercela. Seperti cinta harta, kedekut, pentingkan diri. Jadi tutahhiruhum, bersih daripada dosa. Tuzakkihim, bersihkan hati daripada cinta dunia, kedekut, pentingkan diri, tak peduli pada orang-orang miskin.
Dengannya, kemudian Allah kata, wasalli, doalah kepada mereka yang keluarkan zakat dengan tujuan untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kemudian Allah beritahu, apa faedah doa kamu kepada mereka? Inna salataka, solat di sini makna doa. Kita dah belajar sebelum ni. Solat tu salah satu makna ialah doa. Sebab itulah dalam solat kena faham, kena fokus. Sebab kita sedang memohon kepada Allah. Sesungguhnya solat engkau sakanun, akan memberi ketenangan kepada mereka. Okey. Ya, padam. Okey. Sekarang kita nak faham. Macam mana nak bagi sedekah kerana nak bersihkan hati, bukan kerana riak, bukan kerana nak balasan. Maka Allah buat contoh, wa ma li ahadin, dan tidak ada li ahadin, bagi seorang pun, indahu, di sisinya, min ni'matin, dari nikmatin, apa-apa nikmat ataupun balasan, tujza yang dibalas. Okey, ayat 19 ni nak menghuraikan maksud yatazakka. Ayat 19 nak menghuraikan maksud yatazakka. Apa makna yatazakka? Iaitu bila dia bagi sedekah, dia infakkan hartanya, tidak ada seorang pun di sisinya daripada apa pun nikmat yang diharapkan balasannya. Mana A infak kepada B. B ni seseorang. Jadi bila A infak kepada B dengan tujuan untuk bersihkan hati, buktinya apa? Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada B yang diharapkan oleh A hasil daripada infaknya. Boleh faham? Bila A menginfakkan hartanya kepada B, tujuannya yatazakka, iaitu tidak ada satu pun nikmat yang ada pada B yang diharapkan oleh A untuk dibalas hasil daripada infaknya. Itu makna yatazakka. Maksudnya senang cerita, dia bagi betul-betul kerana apa? Disambung lagi, kecuali ibtigha', kerana mencari. Inilah tujuan utama orang yang infak, dan dia juga adalah orang yang paling bertakwa. Tujuan utamanya apa dah? Mereka mencari wajhi rabbihi al-a'la. Wajah rabbihi, wajah penciptanya, al-a'la, yang maha tinggi. Tengok, orang yang paling bertakwa. Orang paling bertakwa, dia juga orang yang paling berakal. Dia juga orang yang paling waras. Apa bukti dia waras? Bila dia bagi, dia nak yang terbaik, bukan yang kurang baik. Apa dia yang terbaik? Iaitu melihat wajah Allah di akhirat besok. Yang kurang baik, yang biasa-biasa beda, mengharapkan balasan daripada manusia yang bersifat sementara. Jadi siapa-siapa yang memberi ataupun bersedekah mengharapkan hanya balasan daripada manusia, maka inilah orang yang paling-paling bodoh. Sebab apa? Kalau A, dia infak sepatut dia dapat satu juta. Satu lagi, kalau dia infak, dia dapat 1K. Dia infak. Dia ada dua peluang dia. Satu untuk dapat 1 juta. Satu lagi, dia akan dapat balasan 1K sahaja.
Dia infak, katalah dia infak 100 je. 100 RM. Tapi dia ada peluang untuk dapat 1K, satu lagi 1 juta. Tiba-tiba dia pilih untuk dapat 1K. Dialah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh. Sebab 1 juta dengan 1K terlalu besar bezanya. Apatah lagi kalau sini 1 juta dan sini masuk syurga dan melihat wajah Allah. Orang beriman yang paling bertakwa ialah orang yang paling berakal waras. Jadi sekarang kalau dia bagi 100 ataupun 1000, mungkin orang pulangkan dia 1 juta. Tapi ada satu lagi tawaran, bukan di dunia, di akhirat besok, iaitu dia akan masuk syurga. Dan syurga nilai dia bukan 1 juta. Syurga kekal abadi. Nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di kepala, dan kemuncak kepada segala nikmat ialah melihat wajah Allah. Tiba-tiba dia pilih 1 juta. Memang ini adalah orang yang tak waras. Sebab tu Allah puji orang yang bertakwa, orang paling bertakwa memberi harta. Kenapa nak bagi harta? Sebab nak dapat ganjaran yang paling lumayan. Apa dia? Ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Kalau setakat nikmatin tujza, nikmat yang ada pada manusia yang dia bagi infak tu, maka itu sebenarnya tidak ada nilai bila dibanding dengan syurga dan melihat wajah Allah. Kemudian ini sama dengan Allah sebut dalam surah Al-Insan. Rasanya kita dah banyak kali sebut, tapi sebagai peringatan, cuba buka surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Allah memuji orang yang suka memberi. Allah memuji orang yang suka memberi. Tapi bukan setakat dia memberi, ada satu lagi sifat. Selepas memberi, ada satu lagi sifat yang Allah puji. Innama nut'imukum wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan kemudian wa yatiman, yang ketiga wa asira. Kemudian dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kemudian la nuridu, apa makna liwajhillah? Iaitu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tengok Allah puji juga orang yang suka infak dalam surah Al-Insan, dan lebih kurang sama dengan surah Al-Lail. Apa dia? Dalam surah Al-Insan Allah namakan orang ni Al-Abrar. Dalam surah Al-Lail Allah namakan dia Al-Atqa. Sama je. Al-Atqa orang yang paling mentaati Allah, paling menjauhkan daripada larangan Allah. Al-Abrar orang yang suka membuat kebaikan. Sebenarnya Al-Abrar juga adalah Al-Atqa. Okey, apa sifat Al-Abrar? Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka suka selalu bagi makan. Tengok Allah sentiasa menggunakan fi'il mudhari'. Yut'imu fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan sentiasa, bukan bermusim. Bukan kerana sebab tertentu baru dia bagi makan. Sentiasa memberi makan ala hubbi, makanan yang dia suka. Kalau dia bagi makanan lebihan yang dia tak makan dah, tak termasuk. Ini makanan fresh, baru, yang dia juga suka. Tapi dia utamakan siapa? Satu orang miskin. Jadi Allah puji bukan setakat bagi, tapi bagi pada orang tertentu. Bukan semua orang. Golongan ini antara yang dipuji oleh Allah.
Pertama, dia utamakan orang miskin. Yang kedua, dia utamakan anak yatim. Dan yang ketiga, wa asira. Di sini juga ulama mengatakan memberi ini Allah tidak hakkan kepada orang Islam saja, termasuk orang kafir. Jadi kalau kita bagi makan orang kafir yang miskin, yang lapar dan asira tawanan, dapat tak pahala al-atqa? Jadi tak al-atqa? Jadi tak al-abara? Jawapannya ya. Sebab Allah sebut secara khusus. Orang miskin umum, mungkin dia Islam, mungkin kafir. Yatim Allah tak sebut, yatiman musliman. Mana umum. Wa asirah, ini lagi clear. Asirah tawanan perang. Ulama kata tawanan perang Nabi dan kerajaan Islam ketika itu agak-agak orang apa? Ayat ni turun pada zaman Nabi. Dan tawanan perang Nabi orang kafir ke orang Islam. Wa asirah tawanan perang daripada orang kafir. Subhanallah. Jadi sedekah tu jangan pilih bulu, jangan pilih agama. Mana-mana yang memerlukan bantuan, khususnya 3 golongan, utamakan. Okey? Kemudian Allah puji lagi. Bukan setakat dia bagi makanan yang dia sayang, dan bukan setakat dia bagi pada golongan yang sangat-sangat memerlukan, orang miskin, yatim, tawanan perang, tetapi dia juga innama nut'imukum liwajhillah. Niat dia betul-betul bagi makan kerana untuk mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah. Apa bukti? Dia betul-betul bagi kerana Allah, langsung tak mengharapkan balasan. Buktinya ayat seterusnya. La nuridu minkum. Ada ahli tafsir mengatakan orang yang bagi infak pada orang miskin, dia cakap dalam hati, ya. Dia cakap dalam hati. Bukan cakap pada orang miskin tu, kami tidak mahu daripada kamu ni, daripada kami bagi makan pada kamu, kami tak mahu satu jazaan, apa saja bentuk balasan. Apa bentuk balasan. Wala syukurah, yang kedua, apa bentuk terima kasih. Apa-apa bentuk terima kasih. Contoh thank you ke, terima kasih ke, jazakallahu khairan ke. Ini yang sukar ni. Nak bagi harta dah susah. Yang kedua, nak bagi yang kita sayang lagi susah. Dan yang lagi sukar ialah nak bagi betul-betul kerana Allah. Sampai apa balasan pun kita tak nak, dan ucapan terima kasih pun kita tak nak. Ada sirah menyebut Aisyah radhiyallahu anha, bila dia bagi, dia tutup muka. Dia tak nak tengok orang miskin ataupun orang yang diberi itu. Kenapa? Kalau tengok, mungkin perasaan dia lain. Jadi dia nak bagi betul-betul kerana Allah. Satu, dia tutup muka. Yang kedua, bila bagi, dia buka pintu. Lepas bagi, terus dia masuk rumah. Bila dia tanya, Aisyah, kenapa lepas bagi terus kamu masuk rumah? Sebab aku tak nak orang yang aku bagi sedekah ataupun infak itu mengucapkan jazakillahu khairan. Bagus kan? Kita buat baik pada orang, Allah kata dia pun balas pada kita dengan doa jazakillahu khairan. Bagus kan? Bagi kita bagus, tapi bagi Aisyah tak bagus. Kenapa? Sebab Allah kata orang yang al-abrar bila bagi dia tak mengharapkan apa-apa balasan. Dan jazakillahu khairan adalah salah satu bentuk balasan. Apa dia? Doa. Jadi Aisyah sampai tahap tu, doa pun dia tak nak balasan. Kenapa? Dia takut bila dia mengharapkan doa, maka dia tak akan jadi al-abrar. Dia tak akan dapat ibtigha'a wajhillah. Dia tak akan dapat pahala 100% kerana Allah. Bolehkah? Ini yang sukar ni. Berapa ramai yang bagi makan, lepas tu minta orang berdoa. Bukan al-abrar, bukan al-atqa. Sebab doa, kata Syekhul Islam, doa, kita harapkan doa adalah antara bentuk jazaan balasan. Kadang-kadang kita tak mengharapkan doa, tapi kita harap orang ucap terima kasih.
Itu pun dah terkeluar daripada al-abrar. Al-abrar, al-atqa, terima kasih pun dia tak nak. Apa bukti dia tak nak ucap terima kasih daripada orang yang diberi? Maknanya kalau dia bagi duit, dia bagi bantuan, orang miskin tu langsung tak ucap terima kasih. Sikit pun dia tak kecil hati dan tak menghalang dia untuk memberi sekali lagi. Tapi kalau orang tu tak ucap terima kasih, dia kecil hati dan kali kedua dia tak bagi. Makna sah orang yang bagi ni ada harapan untuk mendapat ucapan terima kasih. Walaupun ucapan terima kasih. Jadi saya nak nasihatkan, bila kita tadabbur, sebenarnya Quran menegur kita. Yang pertama, Allah nak membetulkan hati kita. Allah nak membetulkan amalan kita. Berapa banyak yang kita buat, masih ada unsur nak harapkan balasan. Buktinya bila orang tak balas, kita kecil hati. Kadang-kadang bulan Ramadan kita bagi lauk kan, tom yam, satu mangkuk. Tengok-tengok besok dia hantar mangkuk kosong. Kita dah rasa lain. Itu mengharapkan balasan. Dan kita dah tak bagi dah. Ini adalah yang terakhir aku bagi. 3 kali bagi hantar mangkuk kosong. Makna hati kita tak bersih. Dan yang kedua menunjukkan apa? Kita memang tak waras. Kenapa? Sebab yang Allah nak sediakan apa? Wajhu Rabbihi. Dan ayat terakhir, wala sawfa yarda, kemuncak kepada kita bagi kerana Allah, Allah akan reda. Jadi cerdik tak kita bagi nak dapat reda manusia sehingga Allah tak reda pada kita? Cerdik tak? Tak cerdik. Jadi biarlah matlamat kita besar, biarlah matlamat kita infak tu suci, mulia. Betul-betul nak dapat reda Allah, bukan reda manusia. Kamu tak nak balas ke? Kamu tak nak ucap terima kasih apa? Aku akan tetap bagi. Sebab aku nak reda Allah, bukan balasan kamu. Wala sawfa yarda. Dan kelak dia iaitu Allah akan reda. Jadi jangan tukar reda Allah dengan reda manusia. Jangan tukar reda Allah dengan reda manusia. Sebab itulah sedekah terbaik, kalau kita nak jaga hati kita, kita bagi sedekah ibtigha'a wajh rabbih. Caranya ialah jangan bagi tahu orang. Jangan bagi tahu orang. Jangan masuk Facebook. Jangan ambil gambar. Kecuali daripada NGO lainlah. Tapi kalau kita sendiri bagi, ambil gambar, masuk Facebook, confirm. Tak ada pahala. Tak percaya? Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 262. 262. Ya. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una. Kemudian ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okey, cuba tengok. Allah kata apa? Allazina yunfiquna, Allah nak muji orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Makna dia infak tu untuk agama Allah, bukan untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia, bukan untuk bangsa dia, tapi untuk agama Allah itu tersebar dan tinggi. Kemudian summa yutbi'una, kemudian lepas mereka infak pada jalan Allah, mereka tidak ikuti apa yang mereka infak, mannan. Ini penyakit ni. Mannan apa makna? Dia perasan itu adalah pemberian daripada dia. Ini zakat daripada saya. Ini sedekah daripada saya. Itu maksud mannan. Mannan ni makna anugerah. Sebab itulah orang Bani Israel yang Allah bagi makanan istimewa, burung dan manisan kan.
Allah sebut manan. Kenapa? Sebab itu anugerah istimewa Allah daripada langit. Tanpa Bani Israel bekerja dan berusaha. Dipanggil manna. Jadi kalau kita bagi sedekah, kita rasa ini sedekah daripada saya. Seolah kita rasa ini anugerah daripada saya. Jangan ada. Jangan ada. Tak payah sebut. Tak payah sebut. Kadang-kadang kita boleh bagi itu sebab Allah buka pintu hati kita. Dan duit kita dapat pun sebab Allah bagi kita sihat. Allah bagi akal kita waras. Semuanya daripada Allah. Jadi jangan kata daripada saya. Allah tahu sebenarnya kita bagi kerana apa. Jadi tak perlu sebut. Wala azah. Yang kedua, penyakit kedua beda. Dan dia tidak ikuti sedekah dia dengan azah. Azah ni ialah menyakitkan. Kadang-kadang dia menyakitkan orang yang diberi dengan perkataan. Kadang-kadang dengan perbuatan. Contoh dengan perkataan apa dah? Nak ambil duit ni. Lepas ni jangan datang. Itu menghina orang tu. Maka pahala tak ada. Pahala tak ada. Ataupun cara dia bagi. Nah, dia baling. Ataupun dia bagi daripada belakang. Cara tu adalah azar. Ataupun dia dah bagi elok dah. Tak menyakitkan hati. Tapi lepas 1 tahun, dia jumpa orang miskin. Tengok-tengok orang miskin tu dah kaya. Dia pun maki. Oh, sekarang tak kenal orang ke? Dulu kamu miskin, merempak, aku yang bantu. Ayat-ayat tu menyakitkan orang yang dia bagi. Itu adalah azar. Jadi Allah puji. Satu, bagi harta fisabilillah. Yang kedua, tidak ada manna dan azar. Barulah dapat pahala. Falahum, bagi mereka ajruhum. Bagi mereka, pahala mereka. Inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Ini pahala bukan 1 juta, bukan 1 bilion, tapi pahala di sisi Allah pastilah lagi hebat, lagi besar dan lagi kekal abadi. Dan ini kan akhirat. Pahala di akhirat. Di dunia apa dia dapat? Apa dia dapat? Wala khaufun alaihim. Kat dunia tidak ada rasa takut dalam hatinya. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak sedih. Makna apa ni? Orang yang infak betul-betul kerana Allah, kat dunia dia akan bahagia. Punca manusia bahagia, tidak ada takut, tidak ada sedih. Penghalang manusia bahagia, hidup dalam ketakutan dan dalam kesedihan. Duit hilang RM10 pun kecoh. Orang ni tak akan bahagia. Sebab apa? Sebab dia terlalu cintakan dunia. Kadang-kadang kereta terlanggar pun dia sedih. Dia tak akan bahagia. Yang bahagia ialah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi ayat ni jelas Allah nak beritahu siapa yang betul-betul dapat ajrum, pahala ni. Adakah semua orang sedekah? Bukan. Pertama, orang yang sedekah fi sabilillah. Yang kedua, dia tidak ada manna dan tidak ada azah. Kadang-kadang sedekah tuliskan ini hadiah daripada saya. Itu bentuk manna. Kadang-kadang kita bagi apa-apa je lah. Tulis pula di kotak tu ataupun di kotak hadiah. Kadang-kadang kita buat rumah. Tulis pula nama rumah ni infak Haji Abdullah. Siap bernama Haji lagi. Jadi itu adalah bentuk manna. Tengok tadabbur Al-Quran membetulkan amalan kita, membaikikan niat kita. Berapa ramai yang baca Al-Quran tapi dia bersedekah sia-sia. Ini infak saya untuk malam kedua More bulan Ramadan. Siap bernama. Habis. Dan satu lagi baca ayat 226. Ini 262 kan? 264. Cuba baca amaran Allah. Amaran Allah kepada orang yang infak. Kadang-kadang dah niat ikhlas. Dah betul-betul kerana Allah. Tapi setelah menjadi pahala, setelah lama, dia terbatal pahala tersebut. Ayat 264 kan? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas.
wala yu'minu billahi. Okey. Ini bagus ni. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tengok Allah nak rahmat Allah kepada kita, Allah tegur kita. Cuba tengok, dah orang beriman ni, Allah bercakap dengan siapa ni? Orang beriman yang bersedekah. Tapi Allah tahu walaupun dah beriman, walaupun dah bersedekah niat kerana Allah, tapi ada kemungkinan pahala tu akan terbatal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan sedekah kamu. Jangan batalkan sedekah kamu. Batal apa ni? Pahala. Makna dah ada pahala tak? Ya, dah ada pahala. Niatnya betul-betul fisabilillah, betul-betul kerana Allah, tak mengharapkan balasan, tak mengharapkan ucapan terima kasih. Dah jadi pahala dah. Tapi ada kemungkinan tak pahala sedekah kamu terbatal? Ya. Allah kata jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Macam mana pahala sedekah boleh terbatal? Bil manni wal azal. Dengan cara tadi. Manni wal azal. Kadang-kadang masa bagi kita tak sebut. Kita bagi secara sembunyi. Tiba-tiba lepas 5 tahun kita jumpa orang miskin. Kita cakap, kenal tak saya? Tak perasan dah. Saya yang bagi duit pada awak dulu, yang beki rumah, kos dia 5,000. Itu manna. Dah jadi pahala 5 tahun. Lepas 5 tahun kita mana lagi? Terbatal pahala. Allah kata jangan batalkan pahala. Yang kedua, al-azab. Al-azab mana? Menyakitkan hati orang. Kadang-kadang mula-mula kita bagi dah ikhlas, dah jadi pahala. Lepas 10 tahun kita jumpa dia. Tapi dia tak senyum pada kita, dia tak bagi salam pada kita. Kita pun, kamu ingat tak dulu? Kamu dulu merempakkan. Kalau aku tak bantu kamu, kamu tak jauh. Jadi apa sekarang? Ayat tu menyakitkan dia. Bila menyakitkan al-azab. Bila al-azab, terbatal pahala. Kemudian Allah kata apa? Orang yang sedekah dan niat ikhlas, tapi akhirnya terbatal dengan manna ataupun azab. Orang ni seperti apa? Kallazi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, kerana riak. Jadi lebih kurang sama dengan orang yang infak kerana riak. Siapa orang ni? Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Dan orang yang infak kerana riak ni, dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Agak-agak siapa ni? Tak beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan Allah, tapi infak. Agak-agak siapa? Agak-agak siapa ni? Biasanya tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, biasanya orang kafir. Tapi orang kafir ada tak infak kerana Allah? Tak ada. Inilah orang munafik. Munafik dia tak suka infak. Tapi sebab dia nak tunjuk dia Islam, dia terpaksa infak. Hatinya tak suka. Mereka infak tapi Allah kata wahum karihun. Mereka benci. Mereka benci nak infak tapi terpaksa infak. Jadi Allah samakan orang beriman bila infak, lepas tu ada mana dan azab, lebih kurang infak orang munafik. Lebih kurang je. Kemudian Allah nak jelaskan lagi supaya kita nampak gambaran tu lebih jelas dan lebih yakin. Umpama, Allah buat contoh, umpama orang yang sedekah dan ikhlas, lepas tu dia mana ataupun dia azab, pahalanya terbatal. Contoh, famasaluhu, perumpamaan orang yang infak macam ni, kamasali safwan, seperti batu. Safwan ni batu. Alaihi turab, atas batu ni pasir, turab pasir. Banyak, sekian banyak.
Lepas tu fa asabahu wabilun. Lepas tu turun hujan. Tengok Allah nak kita nampak dan kita yakin Allah buat contoh. Batu yang ada penuh pasir, kemudian hujan turun. Okey. Lepas hujan turun Allah kata apa? Fa asabahu wabil. Wabil ni hujan. Batu yang penuh dengan pasir ditimpa oleh wabilun, hujan. Fatarakahu salda. Lepas tu apa jadi? Apa jadi? Batu licin, pasir banyak, hujan turun. Apa jadi? Apa jadi? Padam semua. Pasir ni semua gugur. Bila licin, solda makna licin. Satu pasir pun tak ada. Wala ya la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang yang infak ni akhirnya la yaqdiruna, tidak mampu untuk mengambil hasil apa yang mereka infak. Sebab apa? Dah disapu oleh hujan. Subhanallah. Cantiknya perumpamaan Allah dalam Al-Quran. Jadi pasir ni sebenar, pasir ni sebenar, ini sedekah kita yang telah menjadi pahala. Okey? Banyak nampak kan? Pasir banyak. Hujan ni ialah, hujan adalah manna. Hujan adalah manna dan azar. Dua benda ni. Jadi hujan ni umpama manna dan azar. Pasir ni umpama sedekah. Sedekah dah cantik, dah banyak, dah jadi pahala. Tiba-tiba manna sama dengan hujan menimpa batu yang penuh dengan pahala, habis dia sapu. Subhanallah. Jelas tak? Jelas kan? Jadi banyak Allah bagi peringatan. Berapa banyak orang yang sedekah sia-sia. Kadang-kadang ratus ribu, kadang-kadang juta-juta. Tapi akhirnya bila ada manna dan azar, hujan, umpama hujan yang turun dan menyapu bersih pasir-pasir di atas batu yang licin. Subhanallah. Jadi nak jadi orang yang paling bertakwa, kesimpulannya nak jadi orang yang selamat daripada naran talazza. Apa sifat pertama? Sifat pertama pada takwa. Sifat yang kedua, Allah tak sebut solat. Sifat yang kedua ialah orang yang korbankan apa yang paling dia sayang, iaitu harta. Bukan orang yang solat. Ramai yang solat tapi kedekut. Sebab solat tak keluarkan duit. Ramai orang pergi umrah, keluarkan duit tapi untuk diri dia. Infak di sini maksud bagi untuk orang. Ramai orang pergi melancong satu dunia, walaupun puluh-puluh ribu kosnya, tapi dia boleh keluar sebab untuk diri dia. Dia yang seronok. Tapi yang susah bagi untuk orang. Apatah lagi bagi pada orang miskin. Benda ni paling sukar. Sebab tu Allah kata, sifat orang paling bertakwa yang paling utama, sedekah hartanya. Jadi kalau nak selamat diri kita daripada naran talazza, satu asasnya takwa. Jaga ibadat kita, jaga perintah Allah, tinggalkan larangan. Yang kedua, perbanyakkan sedekah. Jangan sedekah bermusim. Kemudian sedekah pula yang kita sayang. Kemudian sedekah yang kita sayang pula kepada siapa? Golongan yang Allah sebut tadi. Utamakan orang miskin. Utamakan anak yatim. Utamakan tawanan perang. Walaupun mereka itu adalah orang kafir. Dan yang ketiga, pastikan kita daripada sedekah, langsung kita tak ada niat untuk dapat balasan walaupun ucapan terima kasih. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayat ni hampir semua ulama tafsir mengatakan tuju kepada Abu Bakar. Dan di peringkat awal antara infak Abu Bakar pada peringkat awal Islam, ramai orang Islam yang asalnya hamba, yang miskin ditawan oleh orang musyrikin Mekah dan mereka diazab sampai ada yang dibunuh. Jadi apa kerja Abu Bakar? Yu'ti ma lahu yatazakka. Dia merdekakan hamba-hamba yang diseksa oleh orang musyrikin Mekah, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, seperti Khabab ibn al-Arits. Ada lebih kurang dalam sejarah 20 orang. Dan Abu Bakar habiskan duit dia 40,000 dinar. 40,000 dinar untuk merdekakan orang Islam yang miskin, yang asalnya hamba.
Lalu bapa dia Abu Quhafah, bapa Abu Bakar, Abu Quhafah menegur Abu Bakar, anaknya. Dia kata, kenapa kamu merdekakan orang miskin, orang yang lemah, yang asalnya hamba, yang bila mereka merdeka tak boleh bantu apa-apa kamu. Merdekalah orang yang kuat, orang yang keturunan okey. Jadi ini merdekakan orang miskin ni sifatnya hamba, lemah pula, dia tak boleh bantu apa-apa kamu. Apa jawapan Abu Bakar? Aku merdekakan mereka bukan nak mereka bantu aku, tapi ibtigha'a wajhi rabbih. Maknanya langsung tak ada harap pulangan. Itu lagi sukar. Lagi sukar apa dia? Pertama, nak bagi harta yang kita sayang, sukar. Yang kedua bagi kepada orang tertentu, orang miskin. Yang ketiga, nak bagi pada orang miskin lagi susah. Kenapa? Sebab tak ada pulangan apa-apa. Kalau kita bagi bantuan pada orang yang berada, mungkin satu hari dia akan bantu kita. Satu hari dia akan tolong kita. Tapi bila bantu orang miskin, biasanya orang miskin tak boleh bantu kita. Dan kita akan terus memberi dan membantu mereka. Sebab mereka miskin. Jadi bukti kita betul-betul ikhlas, utamakan yang kita sayang. Yang kedua, bagi mengikut apa yang disebut oleh Al-Quran. Jangan bagi pada orang kampung yang memang hidup senang. Orang taman kita, orang masjid. Orang masjid sentiasa cukup makan. Kita nak bagi makan orang masjid. Orang taman kita dah cukup makan, tak ada miskin. Kita nak bagi mereka. Berapa ramai yang miskin di luar sana, berapa ramai yang miskin yang papa kedana. Rumah nak roboh, elektrik tak ada, makan tak cukup. Kita tak pernah bagi. Yang kita bagi pada orang yang kenyang. Itu bukan bagi kerana Allah. Kalau betul bagi kerana Allah, bagi kepada orang yang diutamakan sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Semoga amalan kita termasuk dalam golongan orang bertakwa, tapi tak cukup. Harta kita kena banyak infak kepada orang. 3 golongan tadi yang paling utama, miskin, anak yatim dan tawanan. Kalau tak ada tawanan perang, tak ada masalah. Kemudian bagi pula, sebaik-baiknya sembunyikan. Jangan heboh, jangan sebut, jangan rasa ini daripada kita, dan jangan menyakitkan hati orang yang kita bagi. Sebab tu Nabi sebut ada 7 golongan yang akan mendapat bayangan arash Allah di hari akhirat besok, yang masa tu tidak ada bayangan pun melainkan bayangan arash Allah. Salah satu golongannya siapa? Orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Makna apa? Dia bagi betul-betul kerana Allah. Orang yang paling dekat dengan dia pun tak tahu. Anak ke suami ke isteri tak tahu. Sebab dia bagi kerana Allah. Wallahu alam. Sedekah kepada saudara mara yang susah tak bekerja. Bagus, tapi jangan sampai kita bagi sampai sebab kita bagi dia tak bekerja. Bagilah sedekah pada keluarga kita yang miskin, supaya akhirnya dia bekerja dan akhirnya dia mengubah nasibnya. Sebab itulah yang paling penting kita bagi bukan duit. Yang paling penting kita bagi ilmu. Dan Nabi diutuskan membawa apa? Membawa Al-Quran. Nabi diutuskan bukan membawa harta yang bertimbun, tapi Nabi diutuskan dengan membawa Al-Quran. Jadi bagilah ilmu kepada orang miskin supaya akhirnya dia keluar daripada kefakiran ilmu, kefakiran hidayat. Itu lebih bahaya daripada kefakiran harta. Macam mana pula dengan gambar kita masak hasil infak sahabat-sahabat bagi orang solat Jumaat ataupun sahabat-sahabat makan? Gambar kita masak hasil infak. Kalau kita salah seorang yang main peranan untuk menyampaikan sedekah tu walaupun bukan duit daripada kita, contohnya kita tukar sampai ataupun kita tukar masak, sebaik-baik tiadakan gambar kita. Sebaik-baik tiadakan gambar kita. Kalau orang ambil juga, pakai mask, pakai purdah. Sebaik-baik jangan. Sebab bila dah ada gambar kita, kemudian tersebar pula, susah kita nak jaga hati. Tama-tama orang tahu, orang puji kita, bukan senang kita nak jaga hati betul-betul kerana Allah. Tapi kalau orang tahu juga, bukan sebab kita bagi tahu, maka tak ada masalah. Itu bukan salah kita. Cuma kita kena jaga hati supaya jangan akhirnya perasan kita buat yang terbaik ataupun sedekah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak yatim yang dah senang,
Boleh ke Ustaz? Tak payahlah. Bantuan ni, logiknya bantuan kepada orang yang perlukan bantuan. Sebab tu Allah sebut orang miskin, sebab dia miskin harta. Anak yatim pula, dia lebih fokus kepada apa? Anak yatim tak wajib dapat zakat. Dia bukan antara 8 asnaf. Sebab ada anak yatim kaya. Tapi banyak Allah sebut anak yatim sebab apa? Dia lebih memerlukan kasih sayang. Kadang kasih sayang bukan mesti dengan duit. Kadang-kadang kita sapu kepala dia, kita ajak dia makan bersama, kita selalu bertanya khabar, itu pun bentuk bantuan. Dan kadang-kadang mereka, anak yatim ni dia hilang kasih sayang. Bapa dia tak ada, pakcik pula garang, mak dia pula kahwin lain, maka dia sangat perlukan kasih sayang ketika itu. Tapi kalau anak yatim tu miskin, maka dua sebab kita tolong dia. Satu, anak yatim yang perlukan kasih sayang. Yang kedua, sebab dia miskin yang perlukan bantuan kewangan. Kalau okay. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Betul? Adakah ianya daripada dalil yang sahih, hadis sahih? Ini tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Kita tahu hadis ni, tapi kadang-kadang kita tak hayati. Makna apa tu? Kita yang memberi tu, Nabi dah beritahu kita lebih baik daripada dia. Jadi kenapa kita nak mengharapkan balasan daripada dia? Kita dah Nabi beritahu kita lebih baik. Bila kita lebih baik, tiba-tiba kita mengharapkan balasan daripada orang yang kurang baik. Mana kita tak cerdik. Kalau kita dah lebih baik, haraplah balasan daripada orang yang lagi baik. Siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita perlu bersedekah kepada kaum kerabat sahaja ataupun tak? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, keutamaan sedekah pada mak bapak yang miskin lah. Tapi kalau mak bapak tu dah ada duit tapi nak dekatkan hubungan, tak salah kita bagi. Cuma bila bagi dalam keadaan mereka kaya, tak panggil sedekah. Itu dia panggil hadiah. Hadiah ni tujuannya untuk rapatkan hubungan, kasih sayang. Kemudian, lepas tu kalau keluarga kita semua dah kaya, tak berhajat pada bantuan, kita pergi pada orang miskin. Kita pergi pada anak yatim, jiran kita, saudara kita yang jauh, yang 3 pupu ke 4 pupu ke. Kalau semua dah okey, pergi lagi jauh. Wallahu alam. Apakah sifat kita sebenar mengharapkan kepada manusia semata-mata bukan kepada Allah? Itu bukan soalan. Harap dapat huraikan tentang zakat harta. Berapa kadarnya dan kepada siapa kita wajib zakat harta? Mohon pencerahan. Okey, zakat harta ni kena tanya pihak pusat zakat wilayah ataupun zakat Selangor. Mereka lebih layak untuk menjawab. Bagaimana jika seorang suami selalu mengingatkan apa yang diberinya pada isteri dan mengharapkan balasan yang lebih-lebih dari isteri, dan selalu mengatakan isteri kurang baik ataupun tak juruh, bahasa Kelantan, sedangkan isteri dah lepaskan kerjayanya dan hidup sebagai suri rumah sepenuhnya dan membelajarkan duitnya sendiri untuk menambah? Tak apalah. Dia kalau suami kita macam kita, suami kita tak menghormati kita, tak menghargai apa yang kita lakukan, dan bila dia bagi pula dia suka mengungkit, maka itu tak betul. Itu masalah dia dengan Allah. Bila dia bagi dia ungkit, maka kalau ikut apa yang kita belajar, semua yang dia bagi itu sia-sia. Saya ingatkan sekali lagi, bila suami ataupun bapa bagi makan pada isteri, itu sedekah baginya. Bila suami ataupun bapa bagi makan pada anak isteri, beli pakaian, itu dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala kewajipan dia sebagai bapa ataupun suami. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Nabi kata kamu bagi makan pada di mulut isteri kamu, itu adalah sedekah. Bila dia ungkit, habis pahala sedekah. Jadi ingatkan suami. Saya ingatkan pada suami, kepada isteri, kepada anak-anak. Kadang-kadang anak yang bagi pada mak bapak pun ungkit juga. Jadi pastikan, kalau kita bagi tak sia-sia, tak penat, habis duit, habis masa, tapi tak dapat pahala, jadi habu. Jadi pastikan, tak kira siapalah. Kalau suami nak sebut juga, itu masalah dia dengan Tuhan. Kalau boleh kita ada kekuatan, ingatkan dia dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 262, surah Al-Baqarah ayat 264. Ingatkan dia. Bagi kita kena sabar. Sebab
Kadang-kadang Allah nak uji kita dengan orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, dengan isteri kita, kita kena sabar. Kadang-kadang Allah bagi ujian melalui suami supaya laluan kita masuk syurga mudah. Sebagaimana Allah bagi ujian kepada Asyah. Melalui siapa? Suami dia. Suami yang paling sepatut bagi kasih sayang, tapi suami tu yang mengazab dia. Sebab apa? Allah nak tengok Asyah ni betul-betul beriman kerana Allah ataupun ada kepentingan lain. Maka Allah uji Asyah melalui suaminya. Dan bila dia berjaya ujian melalui suaminya, dia adalah calon ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tengok Allah uji kita melalui siapa, tapi tengok siapa yang bagi ujian. Kalau Allah yang bagi ujian, pasti baik untuk kita. Hasilnya mesti baik. Dan ingat juga ayat fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran, pasti selepas itu ataupun bersama kesukaran mesti ada kesenangan. Yakin pada janji Allah. Tidak ada yang sentiasa susah sepanjang masa. Bila susah, lepas tu mesti ada kesenangan. Itu janji Allah, kena yakin. Tolong jawab muskilan Umi. Bolehkah sedekah kepada orang bukan Islam? Yang miskin? Boleh. Boleh kita sedekah kepada orang kafir, non-Muslim yang miskin. Dalilnya surah Al-Insan. Ayat apa tadi? Ayat 9. Ayat 9. Asira, tawanan perang. Tawanan perang tu, kata ulama ahli tafsir, ialah orang kafir. Sebab bila tawanan perang ada pada orang Islam, mana dia orang kafir? Dan juga surah satu lagi, kita boleh buat baik kepada orang kafir. Dalilnya daripada surah sekejap Okey, surah Al-Mumtahanah. Dalil boleh membuat kebaikan kepada orang kafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak menghalang kamu daripada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Syaratnya orang kafir itu tidak memerangi kamu, iaitu kafir zimmi, dan tidak mengusir kamu keluar daripada tempat kamu. Apa yang Allah tak larang, iaitu antabarruhum, iaitu kamu melakukan kebaikan pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan supaya kamu berlaku adil pada mereka walaupun mereka kafir. Allah tak larang. Jadi kalau Allah tak larang, jangan pula ada ustaz yang larang. Okey, bagi sumbangan pada majlis kahwin yang dibuat di dewan yang berpuluh ribu ringgit, apakah patut? Tak sepatut bagi. Pertama, kahwin tu bukan untuk kumpul duit. Kahwin tu tujuan utama nak mengumumkan bahawa anak kita telah berkahwin, supaya tak timbul fitnah, orang tak kacau anak kita. Itu je tujuan. Sebab tu Nabi kata, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Tak perlu banyak. Bila besar, yang tu kita nak cover balik tu. Yang tu yang belanjanya 20,000, targetnya dapat balik 20,000 juga. Itu salah. Dan kita ni wajib tak bagi? Tak wajib. Sebab kenduri kahwin ni sebenarnya tujuannya bukan untuk kumpul duit, bukan untuk kumpul hadiah. Bila kita buat kenduri untuk dapat pulangan, kita tak ikhlas. Takut sia-sia kenduri kahwin kita yang besar. Belanja banyak tujuannya nak dapat balik, tak dapat pahala. Jadi kita yang pergi ni sepatut tak payah bagi. Dia jemput untuk kita hadir dalam majlis. Dia bukan jual nasi tu. Jadi kalau dia dijemput untuk kita hadir majlis, kenapa kita perlu bagi? Dan bila kita tak bagi, kenapa kita perlu malu? Kita bukan buat dosa. Kita datang jemputan dia. Kecuali dia tulis, saya jemput dan lepas kenduri minta bayar RM10 ke atas. Itu tak payah pergilah, lagi tak payah pergi. Wallahu alam. Bagaimana pula infak kepada yang mohon bantuan online? Sepatutnya tak payah meminta. Sebab itulah Nabi ajar para sahabat yang miskin, mereka tak akan meminta. Satu kelas saya pernah sebutkan, di zaman Nabi ada ahli suffah. Ahli suffah ni orang miskin. Duduk di mana? Di masjid Nabi. Masjid yang bumbung dia bocor, lantai dia tanah. Berapa ramai ni duduk di masjid? Lebih kurang 70 hingga 80 orang miskin.
Kerja tak ada, rumah tak ada, makanan tak ada, pakaian pun tak ada. Ada diriwayatkan ada sahabat ahli sufah ni, termasuklah Abu Hurairah, pakaian dia pakaian bahagian bawah aja, baju tak ada. Tapi tak ada seorang pun sahabat Nabi yang miskin ni di kalangan ahli sufah yang meminta. Online ke offline ke tak ada. Bahkan Nabi bersebut dalam satu hadis, daripada kamu meminta, lebih baik kamu cari tali, pergi ke hutan, cari kayu api, kumpul, jual. Dan ada ahli sufah yang di kalangan para sahabat yang miskin ni buat kerja tu. Dia tak meminta, dia tak akan meminta. Dia pergi cari kerja, kemudian dapat duit, kalau lebih dia sedekah lagi walaupun dia miskin. Itulah didikan Nabi supaya jangan meminta kepada manusia. Kita pun baca dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Bangun tengah malam, mintalah pada Allah. Allah dah berjanji, kalau bangun 1/3 malam, Allah akan perkenankan. Mintalah apa saja, Allah akan perkenankan. Supaya Allah lapangkan hidup kita, supaya Allah bagi jalan kita keluar daripada masalah. Dan kita pun tahu, untuk keluar daripada masalah bukan meminta pada orang. Lagi meminta, lagi bergantung pada orang, lagi besar masalah kita dengan Allah. Jalan keluar daripada masalah ialah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, takutlah pada Allah, mintalah hanya kepada Allah, tawakallah hanya kepada Allah, berusahalah semampu yang mungkin, maka Allah akan bagi jalan keluar dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Bukan dengan cara meminta, tapi dengan cara bertakwa kepada Allah. Berapa ramai sahabat yang miskin akhirnya keluar daripada kemiskinannya. Sebab apa? Sebab mereka bertakwa kepada Allah. Setiap malam Jumaat, masjid dan surah adakan jamuan ringkas selepas Isya. Adakah ini amalan yang baik sebagai infak? Susah saya nak cakap lah. Sebab Al-Quran mendorong kita supaya kita banyak infak kepada orang miskin. Bahkan Al-Quran mencela siapa yang tak peduli pada orang miskin yang di luar sana, yang lapar tu, dia adalah yukazzibu biddin. Bila kita buat makan di masjid, kita mengabaikan berapa ramai orang miskin di luar. Orang miskin yang terlalu miskin tak datang masjid. Kita nak jamu orang yang tak miskin. Habis duit setiap minggu, dan dalam keadaan kita mengabaikan orang yang sepatut lebih layak dapat bantuan kita. Jadi bagi saya, bukan amalan sunnah Nabi buat makan di masjid, jamu orang masjid. Bahkan Nabi tak pernah buat makan di masjid walaupun ada orang miskin. Sahabat buat makan di rumah, jemput ahli sufah yang miskin ni, yang ada masjid Nabi, pergi makan rumah dia. Jadi kalau betul kita ikhlas buat kerana Allah, ikutlah sunnah Nabi. Kita buat makan di rumah, pergi carilah orang miskin di mana-mana, bawa datang, ataupun kita buat makan hantar pada mereka, dan mereka lebih rasa hubungan kasih sayang bila kita peduli pada mereka, buat makan, pergi hantar rumah dia, dan kita akan nampak betapa susahnya mereka bila kita pergi ke rumah mereka. Tapi kalau setakat kita masuk akaun saja, kita tak tahu sebenarnya apa masalah mereka yang sebenar. Mungkin masalah mereka lebih besar daripada yang kita dengar ataupun yang kita baca. Solat duha jika dibuat 8 bolehkah dipelbagaikan bacaan surah? Ya. Nanti dia. Atau sekadar ulang surah yang biasa? Tak, Nabi tak tetapkan surah. Cik Anwar, Nabi tak tetapkan surah. Bila solat sunat, Nabi tak tetapkan surah, kecuali solat sunat subuh, solat sunat tawaf. Kenapa Nabi tak tetapkan surah? Sebab Nabi datang sebagai rahmat kepada umatnya. Kalau Nabi tetapkan surah dan orang tu tak hafal surah, akhirnya dia tak solat. Maka bebas kita nak baca surah apa. Ketika solat witir ke, ketika solat malam ke, ketika solat duha, bebas. Bebas. Dan kita pun tak boleh baca banyak surah sangat pun, sebab kita tak hafal banyak surah. Jadi nak ulang surah yang kita hafal, memanglah terpaksa ulang surah yang sama lah. Kalau nak baca surah lain, kita kena hafal surah baru, ayat baru. Wallahu a'lam. Okey, habis ha? Okey, kelas akan datang insya-Allah pada hari Rabu pukul 10.30 insya-Allah. Okey. Ini ada satu, siapa yang belum dapat buku zikir pagi dan petang, sebelum ni kita dah jual dan masih ada stok yang banyak, lebih kurang hampir 500.
Jadi siapa yang belum ada, wajib beli buku ni. Sebab ini adalah amalan orang yang beriman. Berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Berzikir bukratan wa asila, pagi dan petang. Dan zikir yang terbaik ialah zikir yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Ini amalan zikir pagi dan petang, betul-betul daripada hadis sahih yang sepatut kita amalkan setiap hari, pagi dan petang. Jadi siapa yang belum ada buku ni, boleh kontak Izdiharuddin. Kita boleh post walaupun di mana. Nak dapat 10 buku ke, nak bagi hadiah pada kawan ke, nak dapat 50 ada, nak dapat 100 pun ada. Harga satu buku ialah RM4. Okey, kemudian yang kedua dan terakhir, insya-Allah bulan 9 ni kita akan set up tempat kelas ni. Sambil kita buat kelas online, kita akan jemput pelajar-pelajar datang ke kelas ini. Tapi ruang dia boleh muat lebih kurang 50 orang lah. Siapa yang ada sekitar Shah Alam ataupun Selangor, dia boleh join kelas ni secara offline. Setiap hari yang kita buat kelas secara online. InsyaAllah bermula daripada bulan September insyaAllah. Dan kita perlukan untuk set up studio kita sebagai kelas, kita perlukan kos untuk membeli meja dan kerusi. Kalau siapa yang ada kerusi meja yang terpakai, yang nak infakkan supaya pahala berterusan, boleh infak. Meja yang lipat dan kerusi yang ikutlah kerusi plastik pun boleh. Wallahu alam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.